الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawdud wa Munabihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani, yang mana kita masih lagi dalam bab yang ke-8 pada menyatakan kelebihan bang fadilat al-azan, fi fadilatil azan. Ya, tentang fadilat azan ini kita sampai pada muka surat, kalau kitab yang Jawi itu kitab muka surat 43. Ya, pada baris yang ke-17. Dan kalau kitab yang Rumi itu pada muka surat yang ke-78. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'a an-nidaa faqabbala ibhamayhi fawada'a ala 'ainayhi وقال مرحبا بذكر الله تعالى قرة أعيننا بك يا رسول الله فأنا شفيعه يوم القيامة وقائده إلى الجنة. Dan sabda Nabi SAW, man sami'an nidaa, barang siapa mendengar ia akan bang. Ini nida artinya seruan azan. Barang siapa yang mendengar seruan azan, faqabbala ibhamaihi, maka mengkucuk ia akan dua ibu tangannya, fawada'a ala ainaihi, maka menghantar ia, yakni akan keduanya atas dua matanya. Waqala, dan berkata ia, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ini dengan membaca doa itu, tak kala kita mendengar azan, ini kita kucukkan dua ibu tangan, ini dua ibu jari itu dipucukkan dan disapukan pada dua mata, ya, dan membaca doa marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, maka akulah yang mensyafaatkan akan dia pada hari kiamat dan yang menolong akan dia kepada syurga. Ya. Jadi ini adalah salah satu amalan yang disunatkan, ya, bagi mereka yang nak beramal, ya, untuk menguatkan pandangan mata, menambahkan cahaya pada mata, ya. Kalau yang ada penyakit mata, kalau yang ada masalah mata, ya, rabun mata, maka ini
boleh diamalkan ya, untuk mendapat faedah pandangan yang kuat ya. Dan bahkan juga dapat meraih syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nidaa faqabbala ibhamaihi fawada'a ala 'ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ini barang siapa yang mendengar seruan azan, maka mengkucuk ia akan dua ibu tangannya, maka menghantar ia, yakni akan keduanya atas dua matanya, dan membaca doa ini, marhaban bi zikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ini sebagai penyujuk mataku denganmu ya Rasulullah. Ini yang biasanya diamalkan, iaitu ketika mana muazzin telah mengucapkan kalimah syahadah ya. Yang kedua itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Biasanya selepas azan selepas muazzin melaungkan azan, takbir ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, kemudian diteruskan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu kita mendengar lafaz nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang disunatkan ya. Kita mengkucukkan dua kuku pada ibu tangan kita ni, ibu jari ni, dan disapukan pada kedua mata. Faedah riwayat Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, barang siapa mendengar namaku pada bank, ini ketika mana azan didengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, ini ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Maka kita pun menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang sebutan muazzin tadi, kemudian kita kucukkan dua ibu jari kita dan disapukan kedua mata, kalau yang nak beramal lah ya. Jadi dengan riwayat Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, barang siapa mendengar namaku pada bank dan menghantar ia akan dua ibu tangannya atas dua matanya dan membaca ia akan doa ini, akulah yang menuntut akan dia pada padang kiamat, ini pada padang mahsyar nanti, iaitu ya basiran bila hadaqatin ihfaz aynaya wa nawwirhuma. Ini doa yang boleh dibacakan ya, ketika mana kita menyapu dua ibu jari kita tadi pada kedua belah mata. Ya basiran bila hadaqah ihfaz aynaya wa nawwirhuma. Apa maksud dia? Ya basiran, wahai Tuhan yang maha melihat, bila hadaqah, tanpa biji mata. Ini Allah Subhanahu wa taala melihat tanpa anggota ya, tanpa mata. Ihfaz aynaya wa nawwirhuma, peliharalah kedua mataku dan terangkanlah kedua-duanya. Kemudian kita kucuk dan sapu pada kedua mata kita. Dan tersebut di dalam Qisasul Anbiya, ini kitab kisah para nabi ya, bahawasanya Nabi Adam alaihi salam rindu hendak berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini kerinduan Nabi Adam alaihi salam hendak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ya, Nabi Adam alaihi salam di dalam syurga tu dia nampak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tertulis dah ya, di dalam syurga ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Adam alaihi salam bahawa dia adalah daripada keturunan kau ya, yang akan lahir di akhir zaman nanti ya. Rindu dia hendak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika ia di dalam syurga, maka mewahyu Allah Ta'ala kepadanya, iaitu pada sulbi engkau
dan zahir ia pada akhir zaman. Yakni Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Adam alaihi salam, menyatakan bahawa zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, zuriat Nabi Adam alaihi salam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam, ya, dan akan zahir ia pada akhir zaman kelak. Maka memohon ia akan Allah Taala bahawa berjumpa ia dengan Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam syurga. Ini kerinduan Nabi Adam alaihi salam hendak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maka menjadi Allah Taala, yakni untuk memenuhi kehendak Nabi Adam alaihi salam tadi, maka Allah Taala menjadikan nur Muhammad itu pada kuku dua ibu tangannya. Yakni pada kuku Nabi Adam AS tu, Allah Subhanahu wa taala jadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kedua-dua tangan baginda Nabi Adam AS seperti cermin. Maka mengkucup Adam alaihi salam, ini Nabi Adam alaihi salam pun mengkucup akan kuku dua ibu tangannya dan sapu ia atas dua matanya. Maka tatkala mengkhabar Jibril alaihi salam dengan demikian itu akan Nabi alaihi salatu wassalam, sabdanya, yakni perkhabaran tersebut dikhabarkan oleh Jibril alaihi salam, ya, tentang hal ahwal keadaan Nabi Adam alaihi salam di dalam syurga yang merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala jadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kedua-dua kuku ibu tangan, ibu jari Nabi Adam AS. Jadi perkhabaran itu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala telah mendengar perkhabaran tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Sabdanya, barang siapa mendengar namaku di dalam bank, maka mengkucup ia akan kuku dua ibu tangannya dan sapu ia atas dua matanya, nescaya tiada buta selama-lamanya. Itu antara faedah, ya, faedah jasmaniah, ya. Kalau yang ada masalah penyakit mata, rabun mata, ya, dan faedahnya kita tidak akan dapat penyakit buta selama-lamanya, ya. Kalau mengharapkan faedah rohaniah, dah tentu kita akan mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat daripada Syekh Fariduddin, barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangannya, ini membaca pada dua kuku ibu tangannya doa daripada potongan ayat Al-Quran, itu fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ya. Kata Syekh Fariduddin, barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangannya, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid 7 kali, dan menselawat ia atas Nabi alaihi salatu wassalam pada tiap-tiap kalinya. Jadi baca sekali, kemudian selawat sekali, 7 kali diulang. Kemudian mengkucup ia akan dua ibu tangannya, ya, dikucup, dan disapu dengan keduanya atas dua matanya. Dikucup dan disapu pada kedua matanya, ya. Nescaya memberi manfaat bagi cahaya matanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan pada penglihatan matanya, ya, cahaya bagi matanya, dan hilang mudarat daripada dua matanya, insya-Allah taala, ya. Kalau yang ada masalah penyakit mata tu, ini boleh diikhtiarkan, ya, amalan untuk kita mendapat manfaat, ya, kesihatan pada mata kita. Ini banyak orang sakit mata, ya, sebab kadang-kadang
disebabkan radiasi, tengok handphone, tengok komputer, ya, tengok TV banyak sangat. Ya, kadang-kadang anak-anak kita pun tengok TV dekat-dekat, ya, apatah lagi handphone seorang satu. Ya, radiasi daripada handphone tu pun boleh merosakkan mata. Anak saya yang sulung sampailah yang tinggal yang kecil-kecil yang sekolah rendah atau belum pakai cermin mata lagi. Yang dah masuk sekolah menengah semua dah pakai cermin mata. Ya, termasuklah saya bapak. Sebab apa? Kita banyak pandangan mata kita tu mungkin melihat perkara-perkara yang haram, ya. Kita tengok televisyen dengan perkara-perkara yang maksiat, ya. Itu juga boleh menyebabkan kerosakan pada mata kita, lemahnya pandangan mata, ya. Jadi ini antara amalan yang boleh kita amalkan untuk memperkuatkan kembali pandangan mata kita dan insya-Allah terpelihara daripada buta selama-lamanya, ya. InsyaAllah kadang-kadang bila kita makin usia meningkat ni, mata kita pun makin rabun, ya. Mungkin disebabkan penyakit-penyakit tertentu, kencing manis sebagainya, ya. Maka ini antara amalan yang boleh kita ikhtiarkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa hamba-hambanya yang beriman, ya, yang yakin. Atau dibacanya marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Ini seperti riwayat daripada Nabi Khidir alaihi salam. Dan datang pada khabar bahawasanya segala orang yang datang mereka itu akan siratul mustaqim, mendapat mereka itu atas sirat itu beberapa unta daripada nur yang berpelana, daripada yakut dan zabarjad. Maka terbang unta itu dengan mereka itu di atas sirat, dan syafaat oleh tiap-tiap daripada mereka itu 40,000, dan lalu di dalam nur itu 1,000 laki-laki dan 1,000 perempuan. Dan daripada Nabi SAW, apabila berkata muazzin Allahu Akbar, dibukakan baginya segala pintu langit. Dan apabila berkata ia asyhadu an la ilaha illallah, berhiasi baginya oleh segala perempuan yang bikir. Bikir tu maksudnya yang dara lah, perempuan yang bikir di dalam syurga, yakni anak-anak dara, anak bidadari. Berhiasi baginya oleh segala perempuan yang bikir di dalam syurga, yakni anak bidadari. Dan apabila berkata ia wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkata malaikat, angkat olehmu akan hajat kamu. Jadi mohonlah segala hajat-hajat kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya ia menunaikan bagi kamu akan hajat kamu. Jadi ketika mana kita menjawab seruan azan tu pun, kita boleh memohon hajat-hajat kita kepada Allah Ta'ala, ya. Dan antara doa masa yang makbul untuk diterimanya doa, ya, itu antara azan dan iqamah, ya. Selepas azan tu kita berdoa, antara sebelum masuk iqamah tu, itu antara waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa, memohon hajat-hajat, ya. Dan adalah bagi Nabi SAW 4 orang muazzin, ya. Jadi di zaman bagi Nabi SAW 4 orang pernah berkhidmat sebagai juru azan, ya. Yang pertamanya siapa? Yang pertama semua orang tahu kan, sampai nama pun dipakai, ya, itu Bilal, ya. Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, Bilal ibn Rabah, dialah orang yang awal-awal bang pada zaman permulaan Islam, ya. Setelah baginda Nabi SAW menerima perkhabaran daripada salah seorang sahabatnya yang bermimpi tentang diterimanya kalimah-kalimah azan dalam mimpinya tu, ya. Dulu kita dah baca kisahnya, ya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitahkan sahabat tersebut, Abdullah bin Zaid itu yang mimpi itu, supaya ajarkan kepada Hadrat Bilal radhiyallahu anhu kalimah-kalimah azan tersebut, pada waktu subuh, waktu azan solat subuh. Jadi Hadrat Bilal Ibn Rabah ialah yang menjadi orang yang pertama, yang awal, ialah awal-awal orang bang pada Islam. Kemudian dalam sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat ini biasa dilakukan azan sebanyak 2 kali, iaitu sebelum subuh sekali dan bila masuk waktu subuh sekali, dan dalam mazhab Syafi'i pun dibolehkan, maknanya disunatkan untuk azan sebelum masuk waktu fajar tu, untuk bagi membuat persediaan untuk solat tahajud, solat sunat dan sebagainya. Jadi azan yang pertama tu adalah dilakukan oleh Hadrat Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu. Manakala azan yang waktu dekat nak subuh tu, mana dah masuk untuk semayang subuh tu, maka itulah yang diberikan tanggungjawab kepada Ibnu Ummi Maktum, untuk melaungkan azan. Kemudian Sa'ad Ibnu Aiz, dan yang keempatnya Abu Mahzurah. Ini antara orang-orang yang pernah berkhidmat sebagai juru azan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah bang pada telinga kanak-kanak yang sebelah kanan, dan qamat pada telinganya yang sebelah kiri, sama ada kanak-kanak itu laki-laki atau perempuan. Ini sunat dilakukan azan dan iqamah, ketika mana bayi baru dilahirkan. Nyatakan bahawa sunat bang pada telinga kanak-kanak yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan tu sebelah kanan bayi tu, maknanya kita pangku dia, kita azankan sambil menghadap kiblat. Dan qamat, ini iqamah pada telinganya yang sebelah kiri. Jadi kita alihkan pula kepalanya sebelah sini, supaya kita dapat laungkan iqamah tu pada telinga bayi tu yang sebelah kiri. Sama ada kanak-kanak itu laki-laki atau perempuan. Ini kedua-duanya disunatkan, bukanlah wajib tetapi disunatkan. Sebagai ulama menganggapnya sunat yang muakkad, diberatkan. Dan sunat dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, ini surah al-qadr, dibacakan selepas azan dan iqamah pada telinga bayi tadi. Disunahkan untuk membaca surah al-qadr dan surah al-ikhlas, dan sunat dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr dan qul huwallahu ahad pada telinganya, pada telinga anak yang baru dilahirkan tadi, kerana ianya ada faedah yang sangat besar. Faedahnya apa? Dinyatakan di sini, terpelihara kanak-kanak itu daripada zina selama umurnya, dan tiada memberi mudarat akan dia oleh umus sibyan. Umus sibyan ni yang suka mengganggu budak-budak, iaitu tabiat daripada jin. Intaha Bujairimi, itu dia dipetik daripada kitab Bujairimi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adhani futihat abwabus samai wastujibat du'a, wa idza kana waqtul iqamati lam turadda da'watuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul azan, apabila datang waktu bang, ini waktu azan, futihat abwabus sama, maka dibukakan segala pintu langit, wastujibat du'a, dan mustajabkan doa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab segala permohonan doa.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala firman apa? Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah, memohon kepadaku, nescaya aku menjawab permohonan. Wastujibad du'a, dan mustajabkan doa. Wa idza kana waqtul iqamah, dan apabila datang waktu iqamah, lam turadda da'watuh, tiada ditolak akan doanya. Yang ini antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang sangat mustajab, ya, untuk kita berdoa, mintalah hajat, ya, hajat-hajat duniawi maupun ukhrawi, ya, supaya Allah bagi kita keselamatan, kebaikan, afiat. Ya, apa kita nak doa? Ya, di sini Nabi SAW mengajarkan kita doa, ya. Kata Nawawi di dalam azkarnya, ini kata Imam Nawawi rahmatullah alaih di dalam kitabnya Al-Azkar, ya, diriwayat akan kami daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada ditolak akan doa pada antara bang dan qamat. Nampak? Ini antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa, minta, ya, segala hajat-hajat kebaikan duniawi maupun ukhrawi, ya, minta Allah bagi sihat, afiat, selamat, ya. Walaupun penyakit Covid itu dah habis, dah masuk ke peringkat endemik, tapi masih ada lagi yang sakit baki, yang ada, ya, penyakit itu, ya, masih lagi berjangkit. Jadi kita masih lagi dalam peringkat berhati-hati, ya, untuk langkah-langkah pencegahan, ya, banyak lagi SOP yang perlu diikuti, ya, untuk majlis-majlis rasmi nak kena pakai mask lagi, ya. Jadi masih lagi dalam keadaan yang tak begitu mengizinkan kita bebas, ya. Jadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya berdoa, mohon afiat, ya. Kata Nawawi di dalam azkarnya, diriwayat akan kami daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada ditolak akan doa pada antara bang dan iqamah. Kata mereka itu, ini sahabat bertanya, apa kami kata? Apa kami nak doa antara azan dan iqamah tu? Ya. Apa kami nak kata? Apa kami nak doa? Apa kami nak mohon? Ya Rasulullah, ya, sahabat-sahabat pun tanya juga apa perkara yang kita sepatutnya sebaik-baiknya minta, ya. Sabdanya, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta olehmu akan Allah Taala akan afiat pada dunia dan akhirat. Kita doa, banyakkan berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah, ya. Kita memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan afiat, keselamatan, kesihatan, ya, dalam kehidupan, dalam agama kita, dalam urusan dunia kita maupun akhirat kita. Doa, ya, kebaikan-kebaikan supaya Allah Taala pelihara kita daripada segala kejahatan, segala musibah dan keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala 'inda al-azani marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala lahu alf hasanatin wa maha anhu alf sayyi'atin wa rafa'a lahu alf darajatin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata pada ketika bang, jadi ketika masuk azan tu dibaca marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, nescaya di surat Allah baginya 1000 kebajikan. Ini pahala kita sebut kalimah ini pun Allah Taala bagi ganjaran pahala yang besar, ya. Dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan dan diangkatkan baginya 1000 darjat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man sami'al azana wa lam yaqul misla ma qala al-muazzin fa innahu yumna'u min as-sujudi yawm al-qiyamati idza sajada al-muazzinun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar akan bang dan tiada berkata ia seperti barang yang dikata oleh orang yang bang, ya. Man sami'al azana, barang siapa yang mendengar azan, walam yaqul misla ma qala al-muazzin, dan dia tidak menyebut, tidak mengulangi apa yang disebut oleh muazzin, fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamati, maka bahawasanya ditegah akan dia daripada sujud pada hari kiamat nanti. Ketika mana? Iza sajadal muazzinun, ketika sujud oleh sekalian orang-orang yang muazzin, juru azan, ya. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW sabdanya, apabila dengar kamu akan bang, maka kata olehmu seperti barang yang dikata oleh orang bang. Jadi apabila muazzin menyebutkan kalimah-kalimah azan, ya, maka kita perlu duduk, perlu diam, ya, perlu diam dan mendengar, ya, kerana ada setengah pendapat yang menyatakan bahawa menjawab bang itu wajib, ya. Walaupun pendapat jumhur menyatakan ianya adalah sunat, ya, tapi ada setengah pendapat, ya, mengatakan ianya adalah wajib, ya. Jadi barang siapa berkata seumpama barang yang dikata oleh orang bang adalah baginya seumpama pahala orang bang, ya. Jadi ganjaran pahala untuk orang yang bang ni, untuk orang yang azan ni sangat besar, sehingga sahabat-sahabat pun ada di kalangan sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini cemburu dengan kelebihan yang diberikan pada orang yang azan tadi. Sebab azan ni bukan semua orang boleh buat, ya. Cuba kalau semua nak jadi muazzin, boleh? Tak boleh, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah kamu tahu kelebihan azan dan solat jemaah saf awal tu, nescaya kamu akan mengundi, sanggup mengundi nak dapat peluang, nak dapat masuk saf pertama ataupun nak jadi juru azan, ya. Jadi azan tu adalah satu kelebihan yang diberikan, ya, tanggungjawab untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Azan adalah merupakan kalimah dakwah yang sempurna. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Ya, dia adalah seruan dakwah yang sempurna, ya, mengajak manusia kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengajak manusia kepada penyaksian dua kalimah syahadah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan penyaksian bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah, dan seruan kepada kebaikan, kepada kejayaan, ya, seruan kepada solat menuju kepada kejayaan. Jadi ini adalah seruan-seruan dakwah yang sempurna, ya. Jadi kalau kita nak berdakwah, nak mengajak manusia kepada Allah pun, inilah antara intipati dakwah yang perlu diserukan. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik, kita dapat amal apa kebaikan yang kita dengar daripada kuliah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sampaikan dan ambil manfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.